Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan lihat tajuk 3.1 Hukum Kegravitian Semester Newton di bawah bidang pembelajaran kegravitian. Dan adalah diharapkan pada akhir sesi ini, pelajar dapat menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan rumus Hukum Kegravitian Semester Newton dan daya memusat. Hari ini kita nak lihat bagaimana kita nak menentukan jisim bumi dan matahari. Okay, kita lihat aktiviti berikut ya. Dan tujuannya adalah untuk menentukan jisim bumi dan matahari. Perhatikan ya, raja di bawah di mana raja menunjukkan orbit bulan mengelilingi bumi. So, di sini kamu nampak ada bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dalam orbitnya. Dan kamu diberikan beberapa maklumat di sini, iaitu M huruf besar, R, M huruf kecil, dan juga V. Dan apakah yang diwakili oleh M, R, M kecil, dan juga V ini? Jadi M besar mewakili jisim bumi dan M huruf kecil mewakili jisim bulan. Dan R ialah jejari orbit bulatan. Ya, jadi kena pastikan diukur daripada pusat bumi ke pusat bulan. Dan V pula mewakili laju linear bulan. Dan seterusnya, apabila bulan mengelilingi bumi dan masa yang diambil untuk melengkapkan satu peredaran, kita panggil sebagai tempo peredaran, ya, iaitu tempo peredaran bulan mengelilingi bumi. Baik, sekarang kita lihat jarak yang dilalui oleh bulan apabila membuat satu orbit lengkap mengelilingi bumi, iaitu di sini bulan mengelilingi bumi dan melengkapkan satu bulatan lengkap. Ya, jadi jarak yang dilalui ialah bersama dengan ukur lilit bulatan ini. Jadi kamu kena gunakan formula yang kamu telah belajar dalam matematik, iaitu jarak yang dilalui oleh bulan bersamaan dengan 2 pi r. Pi semua tahu nilai tetap dan r ialah jejari orbit. Ya, jejari orbit bagi bulan. Dan kita nak tentukan laju linear bulan V. Jadi laju formulanya ialah jarak bahagi dengan masa. Dan jarak yang dilalui oleh bulan diwakili oleh 2 pi r. Jadi jarak 2 pi r dan masa ialah masa peredaran. Ya, masa peredaran bulan mengelilingi bumi. Jadi kita wakilkan dengan huruf T besar, iaitu kita panggil sebagai tempo peredaran. Ya, jadi ingat, laju linear bersama dengan 2 pi r per T. Ya, jadi kita akan gunakan formula V bersama dengan 2 pi r bahagi T apabila kita tentukan jisim bumi dan juga jisim matahari. Sekarang kita lihat cara nak terbitkan rumus untuk menentukan jisim bumi dan matahari. Ya. Mengikut hukum kegravitian semester Newton, dan kita sedia maklum, daya graviti bersamaan dengan Gmm bahagi dengan R kuasa 2, iaitu F ini ialah daya graviti. Dan daya memusat pula diwakili oleh formula iaitu F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Dan daya memusat dan daya graviti kedua-duanya adalah sama. Jadi kita boleh samakan kedua-dua persamaan ini dan kita akan dapati Gmm bahagi dengan R kuasa 2 ya, bersamaan dengan
MV kuasa 2 bahagi dengan R. Dan dalam persamaan ini, kita ada faktor sepunya. Ya, faktor sepunya iaitu nilai yang sama, ya, iaitu M. Ya. Faktor sepunya ialah M. Jadi kita boleh batalkan M ini. Kita potong. Kita potong, ya, M ini. Maka tinggallah GM bagi R kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 bagi dengan R. Jadi R kuasa 2 ni kalau naik ke atas, R kuasa 2. Ya. Jadi kita boleh potong satu R, maka tinggal sini satu R saja. Ya. Jadi V kuasa 2 R sini, ya. Jadi kita akan dapatlah formula GM sama dengan V kuasa 2 R. Ya. GM sama dengan V kuasa 2 R. Dan sebelum ini kita dah lihat iaitu laju linear, kan, V bersama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Di mana 2 pi R ini adalah jarak, bahagi dengan T ialah tempoh peredaran. Ya, jadi jarak bagi masa. Jadi V sama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Jadi V kuasa 2, ya, V kuasa 2, maka yang ni pun kena kita kuasa 2 kan. Dan kamu tengok di bawah ni. V kuasa 2 maka 2 pi R kuasa 2. T pun kena kuasa 2 diikuti dengan R ke belakang. Jadi GM sama dengan V kuasa 2 dia 2 pi R semua sekali kena kuasa 2 diikuti dengan R bahagi dengan T kuasa 2. Ya, jadi sekarang kita kembangkan pula. Okay, apabila kita kembangkan, maka akan dapatlah 4, ya, pi kuasa 2, R kuasa 2, didarab dengan R satu lagi kat belakang ni, dibahagi dengan T kuasa 2. Nanti kita akan dapat R kuasa 3, ya. Jadi, kita teruskan pula sebelah kanan ni. Jadi, susun, ya. Kita susun semula supaya M menjadi tajuk rumus. M saja kita tinggalkan sebelah kiri. Jadi, kita dapatlah M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. Jadi, formula inilah yang kita boleh gunakan untuk menentukan jisim bumi ataupun jisim matahari. Ya, formula sama saja formula dia. Tapi bila kita nak menggunakan formula, kena berhati-hati. Khususnya nak pilih maklumat tu. Ya. Okay, kalau nak cari jisim bumi atau matahari, kita gunakan formula yang sama, tapi kena berhati-hati. Kalau kamu nak menentukan jisim bumi, R dan T ini diwakili oleh apa? Kalau kamu nak menentukan jisim bagi matahari, R dan T ini diwakili oleh apa? Ya, akan dijawab sebentar lagi. Ya. Jadi untuk itu kita lihat beberapa soalan perbincangan seperti di bawah, ya. Okay, pertama sekali, apakah rumus untuk menentukan jisim bumi? Ya. Apakah rumus untuk menentukan jisim bumi? Rumusnya ialah ini. M sama dengan 4 pi kuasa 2, R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. Ya. Sebab formula ini juga kita boleh gunakan untuk menentukan matahari. Tapi sekarang dia tanya bumi. Jadi kalau soalan tanya, apakah rumus untuk menentukan jisim matahari? Formula sama sahaja. Ya, tak berubah. Jadi, M sama dengan 4 pi kuasa 2, R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. Ya. Okey, kita teruskan pula. Soalan seterusnya, nyatakan data yang diperlukan untuk menghitung jisim bumi. Katalah M ini ialah jisim bumi. Apakah data-data yang diperlukan? 4 pi kuasa 2, R kuasa 3 bahagian GT kuasa 2. Jadi, pi dan juga G ini memang pemalar, tetap nilai dia. Kan? Jadi, R dengan T. Jadi, bumi. Nak menentukan jisim bumi. Bumi dikelilingi oleh siapa? Siapa mengorbit bumi? Mana-mana satelit ataupun bulan. Betul tak? Maka kita kena ambil data daripada mana-mana satelit yang mengorbit bumi ataupun bulan saja. Ya. Jadi, data yang diperlukan ialah satu, ya. Jejari orbit mana-mana satelit atau bulan.
Jadi R ini ialah jejari orbit bagi satelit, mana-mana satelit ataupun bulan. Ya. Dan satu lagi ialah T. T ialah tempoh peredaran. Tempoh peredaran ini, katalah di sini kamu gunakan jejari orbit bagi satelit, mana-mana satelit, maka tempoh peredaran ialah tempoh peredaran bagi satelit berkenaan. Kalau kamu gunakan jejari orbit bagi bulan, maka kita kena gunakan tempoh peredaran bagi bulan. Sebab mereka lah yang mengelilingi ataupun mengorbit bumi. Ya. Okey, kita tengok pula soalan seterusnya, soalan ketiga. Nyatakan data yang diperlukan untuk menghitung jisim matahari. Formula masih lagi sama. Tapi nak menentukan jisim matahari, kita akan lihat apakah yang akan mengorbit matahari. Siapa akan mengorbit matahari? Sudah pastilah planet-planet dalam sistem suria kan. Maka kita boleh ambillah maklumat daripada planet-planet tersebut. Jadi apa yang kita perlu? Okey, pertama sekali ialah jejari orbit mana-mana planet dalam sistem suria. Katalah kamu pilih mana-mana planet, satu planet dan kena ambil tempoh peredaran dia. Ya. Dan seterusnya ialah tempoh peredaran planet tersebut. Jadi inilah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jisim matahari. Jadi kena pandai bezakan, ya. Baik, sekarang kita nak lihat contoh soalan bagaimana tentukan jisim bumi dan juga jisim matahari. Ya, kita tengok soalan ini pula, ya. Tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi ialah T sama dengan 2.36 kali 10 kuasa 6 saat dan jejari orbit bulan ialah R sama dengan 3.83 kali 10 kuasa 8 meter. Hitungkan jisim bumi. Okey, kita tengok contoh, ya. Sini kita akan nampak bumi dikelilingi oleh bulan, ya. Okey, dan yang ini ialah jejari orbit bagi bulan, jejari R. Jadi kita gantikan dalam formula. Formula untuk menentukan jisim bumi ataupun jisim matahari memang samalah, ya. M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi dengan GT kuasa 2. Jadi kita gantikan 4 pi, memang kamu semua tahu dah, boleh ganti terus, ya. Okey, boleh ganti terus. 3.142 kuasa 2, ya. Lepas tu R kuasa 3, ya. 3.83 kali 10 kuasa 8 kuasa 3. Dibahagi dengan G, pemalar kegravitian. 6.67 kali 10 kuasa negeri 11 didarab dengan T. T kuasa 2. 2.36 kali 10 kuasa 6 kena kuasa 2 kan, ya, sebab T kuasa 2. Jadi bila kamu selesaikan, maka kamu dapatlah jawapannya 5.97 kali 10 kuasa 24 kilogram, iaitu jisim bagi bumi. Ya, baik. Sekarang kita lihat satu lagi contoh, iaitu nak menentukan jisim bagi matahari. Okey. Di sini kita perhatikan, ya. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan tempoh 1 tahun dan jejari orbit R sama dengan 1.50 kali 10 kuasa 11 meter. Hitungkan jisim matahari. Ya, so ini ialah matahari dan kita nampak bumi mengelilingi matahari dan daripada pusat matahari ke orbit ini, yang ini ialah jejari orbit bagi matahari. Ya. Jadi kalau kita nak tentukan jisim bagi matahari, M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi dengan GT kuasa 2. Formula masih lagi sama seperti nak menentukan jisim bagi bumi. Jadi kita buat penggantian. Ganti 4 pi kuasa 2. Terus ganti nanti, ya, 3.142 kuasa 2. R, kita ambil sini terus. 1.50 kali 10 kuasa 11. Tapi kena kuasa 3, ya, sebab R kuasa 3. Dibahagi dengan G, pemalar kegravitian.
6.67 kali 10 kuasa 11 didarab dengan T. T ini ialah tempoh peredaran, tapi dalam soalan diberikan 1 tahun. 365 hari. Tapi T ini mesti dalam saat. Jadi kamu kena tahu tukarkan kepada saat. Kalau tak tukar, maka jawapan kamu akan jadi salah. Ya, jadi jangan lupa pula satu lagi, kuasa 2. Ya, dapat jawapannya iaitu 2.0 kali 10 kuasa 30 kilogram, iaitu jisim bagi matahari. Ya, jadi adalah saya harapkan ya dengan menggunakan contoh-contoh yang saya telah putarkan di sini, para pelajar dapat menguasai macam mana nak menentukan jisim bagi bumi dan juga jisim bagi matahari. Ya, jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kita boleh dapat berjumpa lagi dalam kelas-kelas yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.